Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi kita dapat meneruskan pengajian kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, berkorban, memberi pertolongan dalam menghadapi wabak penyakit. Karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, 600 tahun yang lalu. Tokoh ulama hadis yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagai sejarah hidupnya, dan ianya menjadi sejarah hidup kita dalam menghadapi at-ta'un, wabak penyakit yang membunuh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kuliah hari ini saya bawakan hadis yang telah dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini juga riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un." Wat-ta'un wahdhu a'da'ikum minal jin wa fi kullin syahadatun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, binasanya umat aku disebabkan dua angkara. Ramai umat aku yang terbunuh disebabkan peperangan, dan begitu ramai umat aku yang terkorban disebabkan serangan wabak penyakit. Ingat, ta'un itu yang juga merupakan wabak penyakit, merupakan tikaman musuh kamu daripada jenis jin. Ta'un itu merupakan tikaman dan sengat musuh kamu dari jenis jin. Setiap yang terkorban daripada kalangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, syahid akhirat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghubungkan ta'un dengan perbuatan jahat jin syaitan. Dalam matan yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadah. Ta'un merupakan wabak penyakit yang membunuh, merupakan tikaman, sengatan dari musuh kamu jenis jin syaitan. Dan di kalangan kamu yang terkorban adalah syahid akhirat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah, mengemukakan hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani, yang mana matan hadis itu menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan, ada hubungan antara wabak penyakit ta'un dengan perbuatan jahat jin dan syaitan. Panjang perbahasan dalam kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un oleh Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya cuba meringkaskan kerana menjadi tanda tanya. Walhal ini hadis, yang kita faham maksud hadis itu jin syaitan sebagai pembawa wabak penyakit. Berdasarkan ayat 133 surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sebut, fa arsalna alaihim tufan, kami hantarkan ke atas mereka itu bangsa Qibti, dinasti Fir'aun yang zalim. Tufan, angin, tapi tak pasti angin yang mana. Adakah angin itu merupakan jenis angin yang panas, yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi mampu dirasai dan menyebabkan mati sebelah badan? Merupakan angin ahmar yang Allah gunakan istilah at-tufan. Kemudian Allah Ta'ala sebut antara tentera-tentera Allah yang Allah bagi tugas untuk membawa wabak penyakit, al-jarad, belalang, al-qummala, kutu. Kita fahamlah perkara itu telah dibahaskan. Perkataan at-tufan di situ juga dinyatakan oleh Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, dah 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, at-tufan itu bau erti at-ta'un. Ta'un tu sebenarnya apa? Apabila diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang mampu akal kita berfikir, ta'un itu keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Air beracun, tanah yang kita pijak beracun, udara yang kita hirup
beracun. Baik, itu yang mudah kita faham. Akan tetapi dalam beberapa pentakrifan, sebagaimana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan kuliah yang lalu, Imam Za'bar datang pada siri yang kelima. Siri pertama tak sempat nak datang agaknya, PKPD. Jadi dalam penjelasan pertemuan yang kedua, macam universiti pula, dalam pertemuan kedua, ni nak buat master Tuan Haji Jamaluddin, bahawa pendapat ulama berbeza-beza. Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani wafat 100 tahun yang lalu, menulis dalam kitabnya Furu' Masail, menyatakan di kalangan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i sendiri pun berbeza pendapat. Ada menyatakan ta'un itu wabak, wabak itu ta'un, tak ada beza. Ada ulama yang menyatakan tidak, ta'un, ta'un, wabak, wabak. Ada menyatakan ta'un itu nama khas, wabak itu nama am. Ada menyatakan bahawa sekiranya tidak membunuh disebut ta'un, walaupun dia merebak, berjangkit. Apabila dah membunuh, maka diubah daripada nama ta'un kepada nama wabak. Kalau sebut wabak, dah ada yang terkorban. Kalau sebut nama ta'un, belum terkorban. Pandemik baru disebut wabak. Sebelum pandemik disebut ta'un. Jadi pentakrifan yang berbeza. Baik, maka apabila Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani, hadis yang sahih, menyatakan bahawa ta'un itu merupakan tikaman, sengatan, musuh-musuh kamu daripada jenis jin. Dan sesiapa yang terkorban, dia dikira mati syahid, iaitu syahid akhirat. Begitu panjang Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengupas dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari syarah kepada hadis Al-Bukhari. Memang kita kagum kelebihan yang Allah beri kepada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis 7,000 hadis Imam Al-Bukhari itu dibahaskan panjang lebar dalam kitabnya Fathul Bari, merupakan rujukan paling utama. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan ada dua istilah yang biasa orang Arab sebut. At-ta'nu, tikaman manusia. Apabila manusia tikam daripada luar ke dalam, betul? Tikaman manusia ni daripada luar ke dalam, maka akan nampak kesan tikamannya dan mengakibatkan kecederaan yang boleh membawa maut. Itu tikaman manusia, tikam dari luar ke dalam. Maka tikaman dari luar ke dalam, istilah bahasa Arab, Arab dululah, Arab sekarang bergol, namanya at-ta'nu, ta'ana. Akan tetapi tikaman dari dalam keluar, wah,
Tadi tikaman luar ke dalam, yang nampak bekasnya dan kesan kecederaannya. Tapi kali ini tikaman daripada dalam badan keluar, maka dinamakan wahrun, waw kha wahzun, waw kha zai, wahzun wahaza, wahzun, tikaman dari dalam ke luar. Apabila tikaman daripada dalam keluar, paling kecil dia akan membentuk habbah. Habbah, bisul kecil. Kemudian dia boleh membesar, tu namanya buthur, bisul besar. Orang Melayu pun ikut cakap Arab. Buthurun jadi bisul. Asalnya perkataan Arab basara, basrun, buthurun, bisul. Jadi kalau habbah maknanya ruam. Ruam. Bisul kecil tu kecil sangat, ruam. Apabila bisul tu besar, maka disebut buthur. Buthurun, basrun. Apabila membengkak, bisul yang besar membengkak, orang Arab kata juruh. Orang Melayu kata apa? Denah. Denah. Tahu denah? Denah. D-E-N-A-H, denah. Yang kaki tu besar, ada air. Nanti lama-lama dia mengecut, kulit mengelupas, kena air sakit, bisa denah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada bisul kecil, bisul besar, bisul yang membengkak. Orang Melayu kata denah, orang Arab kata juruh. Jadi bisul kecil, bisul besar, denah, sebenarnya ianya adalah tikaman jin dan syaitan kepada kita. Dia tikam dari dalam ke luar. Understand? Okay, never mind. Karena Dr. Muhyiddin pun tak datang lagi. Kalau datang, dia Dr. Pakar, dia boleh jelaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Sebab itu orang tua-tua dia faham, dia tengok aja bisul dia boleh cerita. Pun begitu kena pergi doktor lah. Kerana doktor gaji dah besar kan. Dialah dipertanggungjawabkan. Kau janganlah jumpa Ustaz Haji Hanafiah, klaim pun tak dapat, APC pun tak diberi aja Jamal. Jamal pun tak nak tolong. Tapi ramai juga orang jumpa saya kerana percuma. Penjawat awam mana boleh ambil SPRM. Jadi kalau saya kata yang ini namanya bisul kecil, ini bisul besar, ini dia nak. Kita nak cerita dia pun, betul ke Ustaz yang kau jumpa aku kenapa? Jadi dua istilah, tikaman dari luar ke dalam, ta'nun, tikaman dari dalam keluar yang akan membentuk bengkakan, maka disebut dalam istilah bahasa Arab wahzun. Ini yang Rasulullah sabdakan, at-ta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadatun. Ta'un itu merupakan tikaman-tikaman jin syaitan yang merupakan musuh kamu wahai manusia. Baik. Bila dia tikam? Ini bukan tikam ekor, bukan ugal-ugalan. Bila dia tikam? Dia akan tikam apabila tiga perkara ni lemah pada diri kita.
organ, kelenjar, tisu. Wah, macam doktor aku Imam Rawatib. Organ, kelenjar, tisu. Maka ini yang Imam An-Nawawi rahmatullah alaih nyatakan, apabila wabak, selepas 2 tahun wabak habis. Tetapi walaupun wabak dah habis selepas 2 tahun, ada 3 angkara. Angkara pertama, insibabud dam, tumpah darah. Angkara kedua, intifahud dam, hembusan darah. Angkara yang ketiga, hijanud dam, gangguan darah. Tumpah darah, hembusan darah, gangguan darah. Kau ni apa Hanafiah? Saya jelaskan apa yang Imam An-Nawawi nyatakan. Imam An-Nawawi dah wafat 676 Hijrah, 800 tahun yang lalu. Apa makna insibabud dam, tumpah darah? Minggu lalu disebut sel darah putih makan sel darah merah. Apa yang dimaksudkan dengan hembusan darah? Bila-bila masa darah naik 180, boleh turun 65, darah rendah. Gangguan darah, barah habis. Barah daging, barah tulang, barah hati, barah limpa, barah jantung, barah buah pinggang. Malah semua organ boleh jadi barah. Kerana gangguan pada darah. Itu kesan daripada wabak. Kerana apabila wabak menyerang kita, kata Imam An-Nawawi, mungkin saya positif, Imam Za'bar positif, tetapi tak ada simptom, tak ada gejala. Tak ada kan? Tuan-tuan, saya tak boleh kata mungkin saya positif COVID-19, Imam Za'bar pun positif COVID-19. Tinggal lagi, alhamdulillah, Allah bagi kita antibody yang kuat, tak bergejala. Buatlah ni pemeriksaan. Siapa nak bayar? Imam Rawatib, Keling Malis tak dapat. Tak payahlah. Kalau dah bergejala, baru aku pergi klinik, baru klinik nak buat. Itu pun beratur. Ambil nombor 2 jam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi walaupun kita ni tak bergejala, bukan bererti tak positif COVID-19. Mungkin dah ada ni, cuma tak bergejala. Tapi kesan COVID-19 ni, dia akan melemahkan organ, kelenjar, tisu. Apabila dah lemah ni, 3 ni, organ, kelenjar, tisu, jin syaitan serang. Ini yang dimaksudkan. Maknanya at-ta'un wahdhu a'da'ikum minal jin. Ta'un itu tikaman, sengatan, musuh kamu yang paling jahat dari jenis jin dan syaitan. Apabila dah lemah organ, kelenjar, tisu, maka syaitan dan jin gunakan peluang yang ada untuk menyerang kita. Apa pasal dia nak serang? Dia serang, dia boleh naik pangkat ke?
Dia serang kita, dia boleh dapat APC ke? Tak, itu perjanjian dia. Perjanjian jin syaitan ni, dia punya usaha dia nak sesatkan kita. Kalau boleh, kita ni mati tak sempat bertaubat. Kalau boleh, kita mati tak sempat beribadat. Maka dia ambil peluang. Apabila berlaku keracunan air, dia serang. Apabila berlaku keracunan tanah, dia serang. Sekarang ni keracunan udara. Udara kita kotor. Disebut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fasadul hawa, kerosakan udara. Apabila udara rosak, oksigen tak banyak, maka ianya memberi gangguan kepada organ kelenjar tisu pada diri manusia. Let's go now. Dia pun serang, dia mudah menyerang kita. Dan antara gejala-gejala dia, itu inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, bahawasanya syaitan itu mampu mengalir, bergerak dalam tubuh anak Adam seperti mengalir bergeraknya darah dalam tubuh anak Adam. Maknanya begitu kelebihan yang Allah beri kepada jin dan syaitan. Dia pantas gerakkan dia sebagaimana pantasnya gerakkan darah, macam gitulah dia. Maka dua penafsiran, dia boleh bergerak ikut darah manusia dalam tubuh manusia. Dalam keadaan darah manusia mengalami apa yang disebut hijanud dam, gangguan darah. Apabila gangguan darah tu menyebabkan barah, tak apa, nanti kuliah kita akan sambung. Kita akan cerita angin ahmar tu apa. Banyak lagi yang nak diperjelaskan dan perbahaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, COVID-19 ni dia jenis virus, dia bukan bakteria. Maka virus ni lebih halus daripada bakteria. Jadi kita kan sebut, moga-moga Allah pelihara kita daripada makhluk halus. Jadi virus ni adalah makhluk halus. Jin pun makhluk halus. Tak faham lagi? Don't know about that. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah masuk waktu. Nanti kalau lebih langgar SOP, siapa nak bayar? Haji Jamal pun tak nak bayar tau. Dia pun tak cukup gaji. Dah lah, salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.